Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abangku yang tersayang. Apa khabar semua? Harap semua sihat-sihat lah. Dalam episod kali ni saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan, selamat menjalani ibadah puasa. Okey. Jadi untuk kes kali ni saya nak share tentang satu kes gitar Martin & Co, gitar akustik Martin & Co kan. Jadi gitar ni gitar tu saya dah handover pada owner. Jadi masa handover tu saya tak ada kesempatan nak buat review di channel saya ni. Jadi saya dah handover lah gitar tu pada owner. Alhamdulillah, owner happy, saya pun happy. Jadi untuk episod kali ni saya nak gunakan gitar L Luthier ni sebagai pelengkap visual lah kan. Anggaplah ni gitar Martin kan. Saya banyak pakai semasa aktif basking dulu kan. So gitar ni memang so far tak ada masalah pada saya. Saya beli harga gitar ni dengan harga RM680 kalau tak silap masa tu kan. Saya pakai gitar ni sejak tahun 2017 kan. Maknanya gitar ni dah 4 tahun dah ada dengan saya. So far dia tak ada body bulging, maknanya dia tak ada macam body meleding apa semua kan. Okey lah, string action pun dah rendah sebab saya dah set up kan. So yang ni saya pakai bone nut. Memang saya dah modify lah gitar ni, saya dah upgrade sikit. Jadi balik pada cerita kes gitar Martin tu kan. Cerita dia macam ni. Apa yang owner bagi tahu dekat saya, gitar ni dia beli dah lama kan, dengan harga 2,000 lebih, dekat 3,000 juga harga dia. Tapi dia masa beli tu, sejak dia beli tu dia main sekejap je, lepas tu dia tak boleh nak main pasal dia kata tali tu terlalu tinggi, lepas tu dia rasa keras. Sampailah satu hari tu dia jumpa saya punya channel YouTube ni kan. Jadi dia pun contact saya dan dia ceritalah apa masalah gitar dia. Jadi masa dia cerita dengan saya tu, dia kata tali gitar dia terlalu tinggi, 4mm. Saya cakap, "Ui, gila 4mm tinggi kan. 4mm tu memang terlalu tinggi sangat bang. Memang kita tak boleh nak main langsung." Pendek kata boleh buat ampai baju kan. Dia kata, saya macam pelik kan. Takkan gitar Martin ni dia punya tali tinggi sampai macam tu kan. Actually kalau macam kita beli gitar-gitar brand daripada China macam Devisor apa semua kan, so far tak adalah saya pernah jumpa tali tinggi sampai 4mm. Saya advise pada owner, okey tak apa bos, nanti you bawa je datang gitar ke kedai saya, nanti saya akan check lah. Sampailah detik pertemuan kami dekat kedai ni kan. So dia pun bawa gitar Martin tu. Memang gitar tu kondisi dia sangat baik lah kan. Maknanya memang nampak jarang digunakan. Nampak cantik, tak ada cala apa semua kan. Memang best lah kan gitar tu kalau kita tengok. Tapi bila saya pegang, ya amat memang tinggi bang. Dia punya tali tu saya ukur dengan pembaris, memang tinggi dia 4mm. Lebih lagi bang. Kan. Jadi saya cakap, takkan jadi macam ni kan. So lepas saya check dia punya kondisi neck angle, check dia punya bridge height apa semua kan. So saya dapati dia punya angle dia memang tak synchronize lah dengan bridge. Maknanya neck angle ni bila kita check dengan pembaris kan. Bila kita check dengan pembaris macam ni, kan, neck dia punya fretboard dia ni, alignment dia ni dia tersangkut dekat bridge. Maknanya alignment tu, neck alignment, bridge tu tinggi, lepas tu ditambah lagi ketinggian saddle. Itu yang problem dia tu kan. Jadi kesian kat owner lah kan, sebab owner pun tak berapa nak faham tentang selok belok gitar kan. Dia just beli je, tapi sound dia memang sedap lah, sebab tu dia beli. Tak tahulah di mana silap dia kan. Sampai kat rumah barulah owner perasan, gitar ni macam something wrong kan. So dia dah lama simpan gitar tu. Dan sampailah dia terjumpa channel saya ni, dan dia contact saya. Jadi daripada situlah bermula kisah setup gitar ni kan. Jadi untuk setup gitar ni dia bukan mudah bang. Untuk setup gitar-gitar macam ni dia memang memerlukan satu tenaga kerja, tenaga pemikiran yang waras. Kan? Maknanya kita tak boleh buat dalam keadaan kita tengah pening, kita tengah stres, kita tak boleh. Maknanya kita kena ambil satu masa, tolak tepi hal-hal yang remeh-temeh ni kan. Maknanya kita kena kosongkan fikiran kita, baru kita boleh buat. Jadi sekiranya berlaku sebarang kesilapan masa dalam proses kita nak repair tu kan, dia punya kesan dia sangat buruk bang. Gitar akustik ni jangan main-main. Jadi sekiranya berlaku sebarang kesilapan bila kita nak setting, bila kita nak gunakan power tools, bila kita nak gunakan mesin tu kan, dia boleh
mengakibatkan kesan yang sangat buruk. Sebab kita takut dia punya finishing dia rosak kan. Takut ada benda lain pula yang berlaku. Kita repair sini tapi akhirnya benda ni pula jadi kan. Kita tak nak macam tu. Jadi untuk memulakan gerak kerja macam ni, kita kena ada plan B ataupun plan C. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku sekiranya sebarang kesilapan berlaku. Macam saya lah kan, untuk gerak kerja macam ni, saya memang selalunya sediakan plan B ataupun plan C sekiranya berlaku sebarang kesilapan. Kita ni manusia kan, kita tak boleh terlalu overconfident. Bila kita overconfident, benda tu yang akan menjerat diri kita. Kalau macam kes macam ni, saya memang akan buat calculation dulu kan. Calculation maknanya kita kena nak route tu, kita kena ada satu level yang sesuai, level yang tepat. Tak perlu 100% tepat, at least kita dapat 90% tepat pun okey, sebab kita ada saddle yang boleh adjust clearance. Jadi kita punya misi sekarang ni kan, bila kita tengok neck angle ni, neck angle, okey. So neck angle ni bila kita pusing, bila kita dapatkan ke bridge macam ni kan, okey. Yang ini adalah yang optimum lah. Maknanya dia straight. Maknanya dia straight daripada fretboard tu sampai ke bridge tu kan, dia tak ada block. Dia straight je kan. Macam kes yang mati ni, dia langgar. Maknanya bridge tu dia tinggi. Jadi tujuan kita nak route tu sebab kita nak turunkan saddle kan. Bila kita turunkan saddle tu, barulah dia tak tenggelam dalam saddle slot tu. Bila kita dah potong beberapa dia punya height tu kan, dia punya surface tu, jadi dia akan memberi ruang, dia akan memberi clearance pada saddle tu untuk kita turunkan lagi. Kalau bridge ni, dia punya surface ni masih tinggi, jadi kalau kita turunkan saddle semata-mata, dia tak berbantu apa-apa sebab saddle tu nanti dia akan tenggelam dalam fret slot. Masa nak buat bridge routing tu, memang saya akan buat jig lah. Saya akan buat satu kompartmen DIY supaya pergerakan router tu jadi rata. Lepas kita dah buat routing ni kan, kita dah check level dia, semua ngam, semua cantik. Jadi gerak kerja seterusnya adalah kita kena buat fret leveling. Sebab kalau uneven frets tu banyak, nanti bila kita turunkan tadi, nanti dia akan buzzing. Antara masalah yang lain yang saya jumpa dekat gitar Martin tu kan, kan, nasib baik lah bang. Nasib baik. Dia punya Allen key dia bang, panjang sejengkal. Kan? Maknanya bila saya nak masuk Allen key tu kan dalam tu, saya cakap, apa pasal panjang sangat ni? Kan? Lepas saya ukur ni dekat 4 inci jugalah dia punya panjang Allen key tu yang kena masuk dalam tu. Nasib baik lah bang. Nasib baik lah, alhamdulillah saya ada tools kan. Semua cukup lah, tak ada yang susah sangat lah kan. Cuma saya terkejut jugalah kan. Tak pernah pula saya jumpa Allen key tu dalam sangat kan, sampai kat sini. Biasanya kalau macam Allen key tu, bila kita masuk, dia akan masuk sampai sini dan kita boleh pusing kan. Tapi tak, dia Allen key dia sampai dalam sini bang, sampai dekat pangkal kat sini. Maknanya dia punya truss rod tu pendek. Lepas tu barulah saya adjust balik dia punya saddle height. Saya adjust dia punya saddle height ni. Saya pakai sander machine. Saya turunkan beberapa tapi kena buat calculation dululah kan, sebab kita tak boleh terlebih gosok. Selain daripada tu, dia punya radius. Radius dia ni, saya check dengan radius fretboard ni. Nasib baiklah radius fretboard dengan radius saddle ni synchronize. Sebab ada yang jenis saddle, dia tak synchronize dengan fretboard ni. Fretboard tu pun dia ada radius kan. Nasib baiklah dia synchronize. Jadi sedikit sebanyak tu memudahkan sikit lah kerja-kerja saya nak set up tu kan. Alhamdulillah lah, dia punya setup tu saya dapat achieve 1.25 mm kan. Jari pun, jadi bila nak main tu sedap kan. Macam bila kita nak main solo tu sedap kan. Kita nak main strumming pun okey kan. So far tak ada buzzing dan sebagainya. Owner pun dia main fingerstyle pun rasa lembut kan. So alhamdulillah lah, semua dah okey. Okey, sebagai maklumat tambahan pada sahabat-sahabat yang memiliki gitar akustik macam ni kan, jarang orang panggil gitar akustik, orang akan panggil gitar tong ataupun gitar kapuk kan. Jadi yang ini sebenarnya gitar akustik, kita panggil dia gitar akustik kan. Gitar tong tu adalah bahasa biasalah, bahasa kebanyakan kan. Kalau nak cepat pandai setup gitar ni kan, banyak-banyaklah setup gitar akustik, insya-Allah cepat pandai. Jadi pada sahabat-sahabat semua, sebagai maklumat tambahan kan, sebagai maklumat tambahan tu, saya nak ingatkan pada sahabat-sahabat semua, berhati-hati bila kita nak beli gitar.
Zaman sekarang ni macam-macam bang. Oh, macam-macam kan. Benda asal cantik je jual. Tapi bila nak main peroi. Tu yang masalah tu kan. Jadi kalau macam pada sahabat-sahabat yang baru berkecimpung nak beli gitar kan, baru nak kenal gitar, jangan terus seorang-seorang pergi kedai pergi beli kan. Kalau boleh bawa kawan-kawan kita yang arif and selidik dulu apa kondisi gitar yang kita nak beli tu kan. Okey, tips dia senang je bang. Demi sifir dia senang je. Kita jangan beli gitar tu berdasarkan kosmetik semata-mata. Dekat sini ada binding, cantik kilat-kilat apa semua kan. Lepas tu rasa macam, ni gitar berat ni, sedap ni kan. Kita bukan kira macam tu bang kalau kita nak beli gitar. Okey, pertama sekali kalau macam bila kita nak beli gitar kan, tak kira lah akustik ke, elektrik ke kan, kita kena check dia punya ergonomik. Ergonomik tu maksudnya dia punya geometrical gitar tu sesuai ke tak sesuai dengan kita punya bentuk tubuh. Bila kita sebut pasal ergonomik ni, dia melibatkan neck profile kan, gemuk ke, kurus ke, neck dia tebal ke kan. Lepas tu dia punya cut away kan, dia ada single cut away macam ni, so kita boleh solo. Ada gitar yang jenis dia tak ada cut away, dia straight je kan, body dia kan macam ni. So kita tak boleh nak solo kan. Kita tengok dia punya body kan, dia punya body, bentuk body dia punya tebal kan. So macam ada orang badan dia besar kan, so dia tak boleh nak main depan sangat sebab body dia besar, body dia tebal kan. Jadi ada orang macam ni, dia perlukan gitar yang nipis sikit. Itu nama dia ergonomik. Maknanya gitar tu serasi dengan kita, sedap kita nak main. Lepas tu check dia punya buzzing kan. Buzzing tu kita kena check lah macam ni kan. Kita kena check dia punya buzzing, petik satu note, ambil masa tak apa kan. Lepas tu kita bila kita nak main strumming tu, kita rasa tali tu jauh ke tak daripada fret kan. Kita kena rasa dia punya feel dia tu kan, okey ke tak okey. Kalau gitar tu buzzing je, janganlah beli kan, cari gitar lain. Kalau kita nak tahu gitar tu okey ke tak okey kan. Tapi kalau macam nak pergi kedai tu, takkan kita nak bawa pembaris kan. Tapi saya tunjuk je lah kat sini. Dia punya petua dia senang je, kita boleh tengok dekat sini. So kalau macam bila pembaris tu dia pergi dekat bridge ni cantik je kan, dia boleh lepas daripada bridge tu, maknanya gitar tu neck angle dia possibly okey. Dia kalau yang sangkut tu yang buatkan tadi tu tinggi. Lepas tu kita check dia punya defect kan. Takut dia ada defect, maksudnya defect tu kita kena check dia punya body dia ni, make sure dia tak meleding, dia tak menggelembung. Bila dia menggelembung tu, dia berisiko akan menyebabkan tune tu drop. Bila tune tu drop, kita akan naikkan tune. Nanti bila kita naikkan tune, dia punya body surface ni dia akan menggelembung lagi, pasal kita dah tarik tension kan. Bila dia menggelembung lagi, tune akan drop. Bila tune drop tu, kita pun pulas. Lama-lama nanti bridge ni dia boleh terangkat, dia boleh terkopak. So banyak benda sebenarnya kita nak kena tengok kan. Nanti insyaAllah ada masa nanti saya akan buat satu topik khas mengenai pemilihan gitar akustik kalau kita nak beli nanti kan. InsyaAllah satu hari nanti saya akan buat. Okey, saya berhenti sampai sini je dulu. Sekian saja untuk episod kali ini. Saya doakan kepada sahabat-sahabat yang nak beli gitar akustik dan sebagainya, terutamanya yang nak beli secara online. Tu memang bahaya sikit. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan maknanya bila kita beli tu tak ada problem dan sebagainya, sebab kita main gitar ni kita nak happy. Okey, see you. Assalamualaikum.